Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini Cikgu Fadli akan mengajar anda tahun 3 ayat perintah. Apa itu ayat perintah? Apa yang anda tahu tentang ayat perintah? Mari kita tengok. Okay, ayat perintah ya. Okay, ayat perintah ada 4. Okay, dan ayat perintah ni digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Contohnya lah, awak nak buat sesuatu, itu semua adalah tindakan. Baik, ayat perintah yang pertama yang awak perlu tahu adalah ayat permintaan. Ayat permintaan dan ayat suruhan. Apa ayat suruhan? Yang ketiga ayat larangan dan yang keempat ayat silaan. Okey. Baik, anda dah tahu 4. Ayat yang pertama ayat permintaan, kedua ayat suruhan dan yang ketiga ayat larangan dan yang terakhir iaitu ayat silaan. Okey, yang ada 4 ada 4 ayat permintaan, suruhan, larangan dan silaan. Baik, yang pertama ayat suruhan. Kita bagi senang katalah, suruhlah. Okey. Awak selalu cakap suruh kan. Ayat suruhan memberi perintah atau arahan. Kita bagi perintah atau arahan. Perintah ni macam mana? Perintah ni macam memberi arahan lah, macam menyuruh lah. Okey. Okey. Kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan lain-lain lagi biasanya digugurkan. Okey, menggunakan partikel lah untuk melembutkannya. Ada hujung dia adalah dan tanda seru digunakan jika mengandungi unsur perasaan. Okey, tanda seru kalau ada unsur perasaan. Contoh dekat bawah. Bawah dia, Ipin bawakan anak pokok itu ke sini. Ipin, bawakan anak pokok itu ke sini. Maksudnya dia suruh, Ipin, bawakan anak pokok itu ke sini. Beza kan kalau ayat dia, Ipin, bawakan anak pokok itu ke sini. Itu bukan perintah. Tapi itu macam nangking lah. Okey, Ipin, bawakan anak pokok itu ke sini. Dan yang kedua, keluarlah dari bilik ini. Itu bila ada tanda seru, maksudnya kena tinggikan ayat dia. Okey, kena kuatkan bahasa awak. Keluarlah dari bilik ini. Ataupun keluarlah jin daripada badan ini. Wah, jin kau, jin. Okey, tak ada Pujuklah budak yang menangis itu. Ataupun pujuklah budak yang menangis itu. Maksudnya dia menyuruh. Semua ni ayat-ayat yang menyuruh awak melakukan. Pujuklah budak yang menangis itu. Dia tengah nangis, so kena pujuklah kan. Pergilah pujuk. Jadi kita menyuruh. Okey, faham? Faham tak? Okey. Kalau tak faham, boleh WhatsApp cikgu, tanya cikgu. Cikgu, saya tak faham lah ayat suruhan ni macam mana. Okey. Bolehlah. Awak tengok kat sini. Menggunakan partikel lah untuk melembutkannya. Okey, menggunakan partikel lah untuk melembutkannya. Apa maksud dekat sini partikel lah? Lah ni. Partikel lah. Okey, awak tengok ayatnya ni. Keluarlah. Kita nak lembutkan ayat kita. Lain tak kalau tak ada lah ni? Kalau tak ada lah ni, cuba baca. Keluar dari bilik ini. Kan kasar tu ayat tu kan. Betul tak? Ni. Pujuklah budak yang menangis itu. Lembut tak ayat dia? Kalau tak ada lah, apa jadi? Pujuk budak yang menangis itu. Kasar tak ayat tu? Kasar. Okey. Jadi awak kena tahu. Partikel lah ni bermaksud untuk melembutkan ayat. Untuk melembutkan ayat. Okey, seterusnya ayat permintaan.
ayat permintaan ni kita minta lah. Ayat ni, kalau tadi macam suruhan kan. Awak ambil ayat ni je, suruh. Awak faham tak ayat suruh ni? Suruh mak awak kan selalu suruh mak ayah awak buat kan. Air Milo ke, kan? Mak ayah awak pun selalu suruh awak buat benda kan. Itulah ayat suruhan. Dan ayat permintaan, daripada kata dasar minta. Kita nak minta sesuatu kan. Sesuatu kita nak minta tolong ke kan. Itu semua adalah ayat permintaan. Okey, memohon permintaan dan pertolongan. Kita nak minta permintaan dan pertolongan seseorang. Okey. Jadi kena ada perkataan minta dan tolong. Faham? Contohnya, kenapa kena ada perkataan minta dan tolong ni? Tengok. Upin, tolong isikan air dalam penyiram pokok ini. Okey. Arif, tolong baca buku. Okey. Tolong adalah kata permintaan, iaitu dalam ayat kena ada perkataan tolong. Dalam ayat kena ada perkataan tolong. Kalau ada, itu dah menunjukkan itu adalah ayat permintaan. Ayat permintaan. Dan seterusnya, minta kamu semua bertenang. Maksudnya kita nak semua orang bertenang. Jadi kita nak kata dengan lembut, kita mengharapkan, kita memohon permintaan. Jadi perkataan minta ni, ada perkataan minta. Okay. Jadi dalam ayat, kalau ada perkataan minta dan tolong, itu semua adalah ayat permintaan. Faham? Okay, kalau ada tolong, ni tolong, minta, itu semua adalah ayat permintaan. Faham? Okay. Seterusnya, ayat silaan. Berfungsi menjemput atau mempersilakan seseorang. Kata silaan, sila atau jemput. Contohnya, silaan. Silaan, kita, okay, sila jemput, masuk, okay. Sila datang ke rumah baharu saya. Perkataan sila je, dah menunjukkan ayat silaan. Senang tak? Senang kan? Kalau awak nampak ayat tu ada perkataan sila, itu adalah ayat silaan. Sila berikan respon. Okey, dah siap kerja rumah, bagi tahu cikgu. Sila berikan respon. Dan jemput. Kan cikgu kata, ini semua adalah ayat silaan. Kita tengok sini. Kata silaan ada dua, sila dan jemput. Awak tengok dalam ayat tu ada sila dan jemput, itulah ayat silaan. Sila dengan jemput. Jemput makan. Okey. Ni lagi datang lagi. Partikelah. Partikelah ni maksudnya dia nak melembutkan ayat. Okey. Kalau dia tambah lah ni kan jadi lagi lembut. Silalah datang ke rumah baharu saya. Jemputlah masuk ke rumah saya. Jemput mak. Lain kan kalau ayat jemput masuk ke rumah saya. Jemputlah masuk ke rumah saya. Kalau ada lah je, ayat dia dah jadi lembut. Betul tak? Jemputlah masuk ke rumah saya. Okey? Faham? Okay, next. Ayat larangan. Okay, ayat larangan boleh dilembutkan dengan menggunakan kata harap pada awal ayat. Contohnya, okay, harap okay, ayat larangan. Larang ni. Harap jangan bising. Cikgu harap semua jangan bising. Maksudnya larangan. Tak boleh. Cikgu okay. Contohnya kalau awak ni,
Awak bergaduh, harap jangan berludah. Janganlah meludah-ludah kawan awak. Harap jangan berludah. Kalau awak buat juga, kena. Sedas. Okey. Dan terdapat juga ayat larangan yang bersifat umum, iaitu tidak menggunakan kata larangan dan partikel la. Dia tak payah gunakan. La ni tak payah gunakan. Okey. Tadi adalah. Okey. Bila larang, takkanlah kita nak cakap lembut-lembut kan. Larang tu mesti keras ayat dia. Dilarang meludah di kawasan ini. Okay? Dilarang. Maksudnya keras ayat tu. Tak boleh. Okay? Ditegah mengambil gambar di kawasan ini. Jangan ambil gambar di kawasan ini. Maksudnya jangan. Jangan buat. Maksudnya jangan buat ayat larangan. Jangan. Okay? Faham? Baik. Kita tengok semula. Kita ulang kaji balik semula. Ayat perintah ada 4, ayat permintaan, ayat suruhan, ayat larangan dan ayat silaan. Okey, ayat suruhan dia menyuruhlah ataupun memerintahkan. Jadi kalau ada tanda seru digunakan jika mengandungi unsur perasaan. Okey, tanda seru ni boleh juga digunakan. Tak guna pun tak apa. Okey, Ipin bawakan anak pokok itu ke sini. Keluarlah dari bilik ini. Kalau adalah lagi lembut sikit. Keluarlah dari bilik ini. Ataupun kalau tak ada, keluar dari bilik ini. Lagi keraskan ayat dia. Okey, ini untuk melembutkan ayat. Dan kita ada ayat permintaan. Ayat permintaan kita balik semula iaitu kalau ada perkataan minta dan tolong, itu adalah ayat permintaan. Contohnya, minta kamu semua bertenang. Okey, itu semua adalah ayat permintaan. Seterusnya ayat silaan. Ayat silaan ni kita mempersilakan orang ataupun menjemput orang. Okey, ayat silaan dia lembut. Sila datang ke rumah baru saya. Sila berikan respon. Jemput masuk ke rumah saya. Jemput makan. Kalau tambahlah, silalah datang ke rumah baru saya. Lagi lembut ayat dia. Jemputlah masuk ke rumah saya. Okey. Dan ayat larangan. Ayat larangan ni boleh dilembutkan dengan menggunakan kata harap pada awal ayat. Dia tak gunakan lah. Tapi dia gunakan kata harap. Harap jangan bising. Harap jangan berludah. Okey. Dilarang meludah di kawasan ini. Ditegah mengambil gambar di kawasan ini. Tidak boleh mengambil gambar di kawasan ini. Faham? Okey, cikgu harap semua faham. Okey, tugasan untuk hari ini. Okey, tugasan hari ini mudah je, senang. Okey, tengok video ni. Okey, tugasan. Rakamkan suara anda dengan membaca ayat perintah ini. Okey. Rakamkan suara anda dengan membaca ayat perintah ini. Kalau nak hantar video, lagi bagus. Okey. Tapi cikgu tahu video tu berat untuk awak untuk hantar. Kalau tak boleh hantar, rakam je suara guna voice WhatsApp. Gunakan voice WhatsApp. Okey. Dan rakamkan. Okey, ayat dia. Baca je ayat suruhan tapi dengan intonasi, dengan bunyi dia. Afiq, ayat suruhan. Afiq, keluarlah dari bilik ini sekarang. Ataupun Afiq, keluarlah dari bilik ini sekarang. Itu ayat dia. Ayat permintaan. Haris, tolong ambilkan buku Bobo Boy itu. Haris, tolong ambilkan buku Bobo Boy itu. Ayat silaan pula. Jemputlah masuk ke rumah saya. Saya ada bela banyak kucing. Dan yang terakhir, ayat larangan. Dilarang memakai kasut di dalam kedai ini. Dilarang memakai kasut di dalam kedai ini. Ni sana yang cikgu tukar. Ni huruf S besar tau. S. Okay.
Dan ni pun huruf B besar. Boy. Tak perasan. Okey, itu saja tugasan anda pada hari ini. Diharapkan semua dapat menjawab atau semua dapat menghantarkan tugasan. Okey, tengok video ni, ulang-ulang tak faham, tanya cikgu, WhatsApp cikgu, cikgu saya tak faham, cikgu. Okey, tak apa, boleh, cikgu boleh tolong jawabkan. Okey. Apa-apa, tolong jaga kesihatan diri anda, tolong jaga anda punya SOP dekat rumah tu, duduk baca buku banyak-banyak walaupun kita dalam keadaan yang sangat memeritkan. Okey. Tolong jaga kesihatan diri anda, jangan keluar rumah selalu. Okey. Be safe. Okey. Take care. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.